Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, I'm Dr. Linda, founder of Skyhi Clinic Malaysia. I'm a certified advanced hormone therapy practitioner by International Hormone Society of Belgium and has been practicing for the past 10 years. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kita bertemu sekali lagi pada sahabat-sahabat setia saya, sahabat-sahabat yang sentiasa bersama saya pada hari Jumaat pada hari ini. Alhamdulillah kita bertemu kepada hari Jumaat yang satu lagi, Jumaat ke Jumaat. Hari ini 5 Februari 2021. Masya Allah. Apa khabar anda semua yang menonton? Saya doakan semua anda berada dalam keadaan super sihat. Sekali lagi, saya doakan anda semua berada dalam keadaan super sihat. Masya Allah. Thank you for the time. Thank you for the investing time today. Saya selalu suka sebut, investing time. It's not just, okay, I spend my time today, FB Live bersama-sama Dr. Linda dan tetamu jemputan. Saya rasa tidak begitu. Kita menginvest, dia lagi tepat. Bila ada investing, kena ada ROI. Baiklah, sekali lagi sahabat-sahabat yang saya raikan dan rahmati Allah, seperti yang anda lihat, FB Live pada minggu ini berwajah baru. Ada sedikit kelainan yang kita mahu sampaikan ataupun format lah kita katakan. Ada sedikit format yang berlainan. Di samping ada tetamu hari ini, jangan khawatir, tetamu saya sudah berada ataupun sudah bersedia dalam studio. Iaitu tetamu kita pada hari ini, saya akan wawarkan juga dan sudah pun bersedia, iaitu Dr. Norman Muhammad Norawi. Sebenarnya siapa yang tak kenal dengan Dr. Norman kan? Tetapi yang sedikit kelainan iaitu saya bermula dengan 10 minit pertama. Alright, saya selamat pagi ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam Puan Rosni. Selamat pagi Dok, thank you. Selamat pagi Puan Juliana, semoga sihat selalu. Thank you so much. Kita rasa kita dah ada cukup viewers untuk berteruskan. Kita tak mau buang masa lagi pada hari ini. Seperti saya katakan, formatnya sedikit berbeza. Saya akan bermula dulu 10 minit pertama ini untuk memberi lebih manfaat. Perkongsian daripada saya 10 minit bersama Dr. Linda dan diikuti dengan tetamu undangan saya pada hari ini yang telah saya war-warkan dan sudah pun bersedia di dalam studio. Baiklah. Allahu Akbar. Okay, semua bersedia ya untuk hari ini. Doktor daripada Nur Muhibah, Masya Allah, terima kasih. Waalaikumsalam. Good morning Amy. Saya rasa we have enough viewers for today. Right, saya mau kongsikan pada topik saya yang saya mau kongsikan dan tidak lari daripada topik kesihatan lelaki. Sekali lagi, topik kita pada pagi ini ataupun pada minggu ini yang dibawa oleh Dr. Norman adalah Men's Health in New Normal. Apa yang lelaki yang perlu tahu di kala normal, di kala dunia norma baharu ini, ya. Tetapi saya mulakan dengan introduction iaitu apakah hormonal ataupun apakah kesihatan lelaki dan wanita dari aspek hormon, right? Kerana tugas saya back to day on my backbone adalah balancekan hormon lelaki dan wanita. Right, terima kasih kepada semua yang menonton sekali lagi. To all my friends and viewers, thank you for having me today. Right, kita mulakan. Jom, cuba kita tengok statistik negara ataupun statistik Malaysia sebenarnya. Kita tengok next slide kan. Bukan untuk menakut-nakutkan pada semua yang menonton pada pagi ini, sebenarnya kita nak tengok statistik sebenar Malaysia, iaitu jangka hayat lelaki dan wanita adalah berbeza. Right? Seperti kita gambarkan di dalam slide, lelaki sebenarnya ataupun wanita hidup lebih lama. Life expectancy ataupun jangka hayat 77.2 tahun. Saya rasa slide itu agak kecil, kita dah zoomkan, but I'll guide for you all ya. Saya akan bagi tahu apa yang kita bincangkan. Tetapi bagi lelaki, bukan tetapi dan tak baik dan tak nak stres, adalah 72.3 tahun. Right? Pada usia 72.3 tahun, ini yang saya mahu gambarkan, iaitu di statistik sebenar Malaysia. Dalam next slide, di Malaysia, persentage lelaki ialah 57.8%
kita katakan kadar death, kadar kematian. Ini kadar kematian by sex ya. Apabila wanita pula ialah 42.2%. Saya tak nak nakut-nakutkan di dalam awal-awal pagi ini dengan slide-slide yang begini, tapi inilah statistik Malaysia yang kita tahu dan kita perlu sedar dan we know what to do. Ada plan tindakan, ada action plan yang kita akan lakukan sebentar lagi atas manfaat atau perkongsian selepas ini ya. Okey, apa yang saya nak bahawakan ataupun saya nak gambarkan di sini, di Malaysia the main cause of penyakit the main cause of death di kalangan lelaki, kita zoom pada lelaki ini ya sebab topik kita hari ini ialah kesihatan lelaki. Tahukah anda kematiannya adalah disebabkan non-communicable disease. Kita panggil NCD. Kita sebut NCD ni non-communicable disease. Penyakit yang tidak berjangkit. Right? Contoh, saya akan berikan contoh sekejap lagi ya. Contoh-contoh yang penyakit-penyakit yang tidak berjangkit ini seperti di slide seterusnya iaitu kencing manis, darah tinggi. Ni saya dah cerita dah, tak perlu stres lah ya. Salah satu daripadanya maybe slide yang seterusnya ialah kita tak nak stres-stres dengan tahu statistik ini, tapi slide yang berikutnya akan menunjukkan apa itu contoh-contoh penyakit-penyakit yang tidak berjangkit tadi ya, yang saya gambarkan. Contoh maybe slide yang seterusnya ialah diabetes. Mungkin tengok slide yang seterusnya. Itu dia. Thank you for commenting NCD Tuan Abdul Azim. Saya percaya yang menonton bukan sahaja wanita, lelaki juga yang sama-sama bersama-sama kita pada pagi ini untuk mendengar dan berkongsi maklumat dan pendapat ya, insyaAllah. Jadi saya rasa saya sangat terkesan dengan statistik negara ini iaitu di kalangan kita satu daripada kita adalah berpenyakit diabetes. 1 dalam 5. Agak tinggi sebenarnya, menghampiri 4 million ya, 4 juta lelaki ataupun masyarakat kita terdedah kepada ataupun berpenyakit NCD ini. Salah satu contohnya kencing manis, darah tinggi, kolesterol dan sakit jantung. Right? Itu je lah penyakit, contoh-contoh penyakit tidak berjangkit. Kalau sebut NCD ni, you faham dah apa dia. Ya, lebih pandai sedikit dengan sedikit-sedikit terminologi. Dia tak susah, mudah je untuk dipaham. Baiklah. Dan terima kasih selamat pagi doktor. Saya daripada Sabah, masya-Allah, terima kasih kerana menonton. Saya pasti Dr. Norman sudah bersedia juga di dalam studio kita. Saya tak mahu ambil masa lagi, saya habiskan beberapa slide saja supaya kita nak tahu what's next, alright? Untuk dari segi kesihatan lelaki, kita banyak memperbincangkan kesihatan lelaki, wanita, maafkan saya, banyak. Sebab banyak lagi kita panggil tetamu-tetamu jemputan saya, kita banyak memfokuskan, banyak bercerita mengenai kesihatan wanita. Dan minggu ini kita bawakan tetamu untuk bercerita mengenai kesihatan lelaki pula, right? So maybe kita tengok slide yang seterusnya. Apa yang saya mahu ceritakan di sini ialah mengikut pendekatan baru, the new approach or so-called functional medicine approach. Kita tidak melihat suatu penyakit itu, contoh iaitu kencing manis seperti anda nampak di atas iceberg ni ya. Ini konsep tip of iceberg. Kita melihat kencing manis, penyakit darah tinggi, penyakit kegemukan, penyakit jantung ialah sebagai penyakit yang nampak di permukaan iceberg. Tetapi approach yang terbaharu ataupun yang terkini, kita perlu tahu apakah underlying cause, apakah the root causes yang kita perlu tahu. Contoh penyakit kencing manis ini, ia adalah melibatkan tercetusnya imbalance hormon atau ketidakseimbangan hormon. Ini yang kita nak bincangkan pada pagi ini dan seterusnya tips-tips lain untuk lelaki kekal sihat. Boleh? Saya rasa ini sangat penting. Saya ulang sekali lagi, this is sangat important ya. Apabila kita melihat penyakit-penyakit di atas ini, seperti kita semua tahu, tahukah anda dia ada banyak root
root causes yang lebih tepat ataupun underlying causes yang kita perlu lihat dan bongkarkan. Contohnya, salah satu selain diet, apa yang kita masuk dalam makan, apa yang kita masuk dalam mulut, apa yang kita fikir, apa yang kita terdedah kepada toksin, salah satunya ialah hormon yang tidak seimbang. Alright. Hi Dr. Linda, Assalamualaikum. Yes, Mr. Hafiz Sulaiman. This is my junior doctor. Ya, siapa yang tak kenal Dr. Hafiz ya? Masya Allah, Dr. Hafiz lagi terkenal di dalam Facebook ya. Okay. Terima kasih Hafiz for joining. Thank you. Please keep sharing. So, apa yang kita mahu bawakan next slide sebenarnya adalah apabila do you know, ini saya sebut ataupun saya kita panggil rephrase kata-kata Dr. Mark Hyman, iaitu Dr. very renowned functional medicine doctor in America. Ya. Apa dia kata? Dia kata begini, hormonal imbalance is the most common type of health imbalances affecting almost everyone in our society. Itu dia, in one breath saya berkata-kata. So, begitulah katanya, dalam setiap penyakit yang kita jumpa, dalam setiap penyakit yang kita nampak, tahukah anda kita akan jumpa mengenai punca-punca berkait dengan hormon yang tidak balance, hormon yang tidak sihat, hormon yang tidak seimbang. Baik, so saya rasa itu yang saya nak kongsikan dan Dr. Norman akan sambut untuk perbincangan ataupun kupasan yang lebih dalam ya. Saya rasa cukup untuk kali ini, ketika ini sebab maybe satu lagi slide lah untuk yang terakhirnya sebab kita nak tengok, kita nak gambarkan juga tak susah sebenarnya lelaki dan wanita ni dia ada masing-masing. Maybe slide yang seterusnya. Kita tak susah untuk melihat seterusnya. Satu lagi slide je. Saya nak Dr. Linda nak tunjukkan. Yes. Ni kalau siapa-siapa yang tengok ni akan lagi faham lah sebelum itu. Slide yang ada switch dan ada dashboard switches tu. Ya. So slide ini menggambarkan sebelum itu satu lagi slide. Gambaran dia begini, iaitu apa yang berlaku di gangguan hormon di lelaki dan wanita ni, ada beberapa hormon faktor ya seperti anda nampak di slide. Lelaki ni ada satu butang je, iaitu satu butang yang kita akan cerita mengenai testosteron di lelaki ya, dan wanita ada banyak pula switchboard yang perlu diperbetulkan dan perlu diperbaiki. Masya Allah, itulah dia kita gambaran yang kita bawakan lelaki dan wanita ni sesungguhnya tidak sama. Allah ciptakan kita lelaki dan wanita tidak sama. Samalah juga approach kita untuk gangguan hormon ya. Saya rasa itu yang kita, maybe slide yang seterusnya, saya rasa Dr. Norman sudah bersedia. Kita akan bawakan Dr. Norman sekejap lagi sahaja, beberapa minit saja, dan hormon faktor yang terakhir slide saya untuk pagi ini ialah di manakah kita hormon lelaki itu dan di manakah kita wanita itu. Sebenarnya wanita sesungguhnya lebih banyak Allah ciptakan estrogen, iaitu hormon kewanitaan, dan lelaki pula adalah lebihan hormon testosteron. Tetapi tidak juga dalam wanita itu tiada langsung hormon testosteron. Ini saya perlu fahamkan ya, saya perlu bincang ataupun jelaskan untuk wanita ramai yang tak tahu. Dalam lelaki ada juga hormon wanita yang dipanggil estrogen, dan di lelaki, dalam wanita ada juga hormon lelaki yang dipanggil testosteron. Dan apabila wanita itu melangkaui sesuatu usia, kita panggil usia menopause, kita sudah kehilangan banyak hormon-hormon wanita. Begitu juga dengan lelaki, anda akan sampai ke tahap kita panggil andropause ataupun padam. Kita panggil padam tu bukan padam bahasa Melayu tu, memang ada partial androgen deficiency kita panggil. Ada satu sindrom yang dinamakan memang tak kekurangan hormon testosteron. Baiklah, saya rasa kepada semua yang menonton, thank you. Soalan-soalan yang sudah dikemukakan, memang kita mengalu-alukan soalan-soalan sekiranya ada. Kita alu-alukan kepada semua yang menonton untuk memberi ruang komen dan memberi soalan-soalan
ditujukan khas kepada Dr. Norman. Baiklah Dr. Norman, sudah bersedia di dalam studio. Kita mempersilakan Dr. Norman Norawi, silakan. InsyaAllah. Apa khabar sahabat lama saya? Dr. Norman sudah bersedia? Ya, sahabat lama saya yang saya rasa sudah 10 tahun perkenalan kita semenjak mungkin saya memperkenalkan beliau dahulu. Mohon jemput Dr. Norman masuk ke studio, ya. Right. So saya bacakan Dr. Norman dulu, apakah ataupun siapakah beliau yang tidak perlu, no need further introductions, ya. Beliau aktif banyak berkongsi tentang tips dan info memerangi diabetik dan amalan pemakanan yang betul untuk kekal sihat, ya. Tambah-tambah pula saya rasa dalam beberapa tahun ini beliau telah tubuhkan satu group ataupun satu kita panggil close group, inner circle group yang dipanggil ADO, Dr. Norman, ya, yang lebih dikenali sebagai anti-diabetes and obesity. Masya Allah, itu namanya group yang telah ditubuhkan oleh Dr. Norman, ya. Beliau ini ialah penulis banyak buku, Masya Allah, penulis yang kita panggil penulis banyak buku dalam bahasa Melayu lah, banyak yang beliau hasilkan seperti Gula Racun Putih, Nak Tak Berhenti Merokok, sakitlah saya baca lagi, 8 Rahsia Menguruskan Badan Tanpa Berdiet, Masya Allah, itu dia, dan banyak lagi, alright, buku-buku yang beliau hasilkan. Saya raikan soalan-soalan semasa kita masih menunggu Dr. Norman. Sudah bersedia sebenarnya, saya bacakan lagi, ya. 10 tahun, nak baca banyak tetapi baca yang penting-penting lah, ya, untuk kali ini. 10 tahun saya kata sudah mengenali Dr. Norman. Sebenarnya kami sama-sama masa study, bukan study undergrad ya, study postgrad, kita panggil program, ya. Kita belajar bersama-sama sebenarnya di satu universiti di Malaysia, kita panggil UCSI, ya, universiti yang kita buat kita buat master, sebenarnya master in kita panggil anti-aging, ya, masters in anti-aging, nutritional medicine, masa tu kita panggil aesthetic dan regenerative medicine. Itu dia, ya, kita banyak berada di 10 tahun, 12 tahun dululah, ya. Banyak belajar, kita banyak mencari ilmu mengenai functional medicine dan juga ilmu-ilmu terbaru seperti regenerative medicine. And tahukah anda, Dr. Norman juga mempunyai almost 100,000 followers di platform FB ini. Bayangkan, you know, apabila 100,000 followers ni, faham je lah, you know, akan banyak follower beliau. Dan Dr. Norman, topik kita pada hari ini ialah pegang beberapa keyword, men's health in new normal, ya. Dan Dr. Norman sudah sangat bersedia untuk share ataupun berkongsikan apakah 5 tips lelaki untuk kekal sihat. Dipersilakan Dr. Norman. Itu dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar Dr. Linda? Khabar baik. Terima kasih lagi. Pagi-pagi ni biasalah kat klinik kan, sibuk sikit lah. Tadi baru sekejap ambil darah, sekejap patient. Betul. Dr. Norman buat excision lagi. So tunggu. Saya rasa saya sangat berterima kasih kepada masa yang ada. Walaupun sangat semburui masanya, saya rasa saya kita teruskan dulu topik kita pada hari ini. Silakan Dr. Norman. Sebenarnya ada beberapa soalan yang saya mahu tanyakan. Betul? Saya dah buat introduction dah cerita dah kita punya dulu-dulu punya cerita belajar bersama tu kan. Jatuh bangun kita belajar macam itulah, nak exam lah benda. Okay Norman, thank you. Sebelum macam ni Dr. Norman, melihat pada topik kita kesihatan lelaki in new normal, betul tak?
Ya. Apa yang kita nampak, kita dah buat macam-macam perkara Dr. Norman. Sebenarnya new normal ni perkataan yang ramai yang guna di ketika ini sebab kita tahu kita mengharungi pandemik ini kan, pandemik yang kita tahu. Okey, begini. Kita dah buat macam-macam perkara. Saya rasa Dr. Norman dan semua penonton pun sangat jelas dengan kita dah buat apa yang disarankan, iaitu tugas utama kita untuk make sure kita pakai mask, menjalankan aktiviti social distancing dan sebagainya. Kita dah buat. Kita nak bongkarkan what else. That's why keyword kita ni new normal. Apa lagi Dr. Norman yang kita mungkin belum buat? Ataupun mungkin tak sampai ataupun dah buat tapi tak sepenuhnya. Betul? So itulah dia mukadimah sedikit. Jadi Dr. Norman, mohon definisikan apa itu men's health, definisi terkini kita nak wawarkan Dr. Norman. Silakan. Okey, terima kasih. Definisi men's health yang mudah ni. Lelaki yang sihat tak? Sihat tu dari segi fizikalnya, dari segi psikologinya dan juga dari segi jiwa hatinya lah. Itu konsep mudahnya. Tapi yang kita nak bincang tentang sihat dari segi fizikal dan juga psikologi. Sebab dia ada kaitan dengan faktor pemakanan, faktor senaman, kawalan stres dan juga keseimbangan hormon. Kan semuanya ada berkaitan antara ketiga-tiga keempat-empat tu lah kan. Jadi kalau kita tak jaga salah satu, dia akan mengganggu yang lain. Kalau kita tak jaga pemakanan yang betul, keseimbangan hormon akan terganggu kan. Kita tak bersenam dengan cukup, dia akan mengganggu keseimbangan hormon kan. Lagi satu, kalau kita punya dari segi psikologi tak betul juga sebenarnya, attitude tak betul juga menyebabkan masalah kesihatan kan. Masya Allah. Itu yang kita faham, keseimbangan antara keempat benda ni sangat penting kan. Tapi yang kita nak cerita lebih sikit tentang faktor pemakanan. Sebab isu pemakanan ni adalah satu yang sangat utama sebab dia bagi saya adalah solat wajib kan. Sebab itu yang paling kita banyak buat misconception, terutama dari segi orang lelaki. Banyak perkara-perkara yang mana pemakanan tu sangat penting untuk menjaga keseimbangan hormon. Sebab lelaki ni senang dia punya hormon yang dia kena jaga satu je, testosteron. Kalau orang perempuan ada banyak lagi hormon lain, Swiss ni banyak kan. Swiss ni satu saja, tapi yang satu ni bukan senang nak jaga sebab dia melibatkan banyak faktor-faktor lain luaran. Dia saya kata dia berkenaan dengan senamannya, faktor stresnya kan, faktor penyakitnya. Macam Dr. Linda cakap tadi kan, orang yang ada diabetes sekarang bukan hanya isu masalah rendah imuniti boleh kena COVID itu satu hal, tapi yang hal kedua, orang diabetes secara majoriti lelaki ni dia ada masalah rendah hormon lelaki kan. Jadi itu yang menyebabkan kesihatan lelaki dia terganggu. Kalau fokus kita dalam rawatan diabetes semata-mata kerana nak mengawal gula tanpa menjaga keseimbangan lain, hormon yang lain, maka itu yang jadi masalah. Orang tu bagus gulanya tapi lelaki ni tak bagus kan, sebab hormonnya terganggu. Jadi fungsi kelelakiannya terganggu. Itu tak, bagi saya tak ada makna lah hidup macam tu kan. Apa makna kita rendah tapi hormon pun rendah. So itu dalam konsep kesihatan, men's health yang betul, kita kena sihat jiwa dan raga semua sekali lah kan. Semua sekali, termasuk juga kesihatan seksual. Sebab kita hanya fokus pada rawatan diabetes yang menggunakan insulin, yang menggunakan ubat-ubatan yang merendahkan hormon, akhirnya gangguan kepada kesihatan lelaki akan berlaku. Ini memang common. It is well known among the doctors, even dalam conventional medicine pun sama. Dia memang tahu orang lelaki yang diabetik ni rendah hormon. Apa solusi yang dia bagi? Kebanyakannya akan hanya bagi ubat untuk merawat simptom. Kalau simptom dia ada masalah impotensi atau mati puncuk, bagi ubat tu Viagra dan sebagainya. Mana itu sajalah. Kata orang ni kosmetik punya. Cara yang betul sebenarnya kita pulihkan kesihatan secara keseluruhan dengan membetulkan pemakanan. Dengan terbaik sebenarnya diabetik ialah kita reverse secara natural, iaitu dengan pemakanan. Saya duk ajar dalam saya punya group, itulah dia benda. Sebab kita membetulkan diabetik bukan hanya kita dapat benefit dari segi pemulihan diabetik, kita juga pemulihan dari segi kesihatan lelaki dan wanita lah of course kan. Tapi ini lagi punya tajuk dia pasal kesihatan lelaki. Itu yang kita nak. Kita nak sihat sebagai lelaki yang sihat. Bukan kita nak gula turun tapi lelaki ni tak sihat. Itu dia. Kan? So apa asas konsep pemakanan tu? Dalam pemakanan yang sihat, yang paling penting yang kita kena kontrol ialah elakkan makanan yang menyebabkan gangguan pada hormon tadi. Nombor satu sekali adalah gula pasir, of course. Kan gula pasir menyebabkan paras insulin menyebabkan keradangan. Dua faktor ni, satu insulin yang tinggi akan mengganggu paras hormon testosteron.
Yang kedua, kadang-kadang dapat menyebabkan masalah saluran darah menjadi sempit ataupun kita panggil arteriosklerosis. Yang ini akan mengganggu fungsi kelelakian lelaki lah. Senang cakap, bahasa mudahnya angry bird tak angry kan. Itu konsep dia. Jadi nak membetul masalah tu, kena berhenti guda, tak ada choice. Angry bird or your sugar. Dia tak nombor satu ni pemakanan. Pemakanan, senapan pun penting. Keseimbangan dan keseimbangan hormon tu ada dia melibatkan dua faktor yang tadi kan. Yes. Stres yang saya sebut tadi kan. Sebab stres itu dia mengganggu hormon. Kita kena faham hormon yang terganggu yang menyebabkan ketinggian paras hormon tu ialah kortisol lah. Kan. Kalau tak bersenam juga mengganggu hormon, dia menyebabkan insulin resistant, menurunkan paras testosteron. Pulihkan testosteron kita kena exercise sebab nak menurunkan kortisol, nak mengawal keradangan dan juga meningkatkan paras testosteron tadi. Nampak banyak benda ada kaitan. Cerita ni bukan soal satu produk atau satu benda, ambil satu ubat baik, tak ada kan. Faktor ni dia melibatkan banyak faktor, sebab tu nak buat semua dia tak boleh buat satu saja. Ada orang sibuk exercise saja kan. Lepas tu makan exercise makan gulu. Lepas exercise minum teh tarik. Memang tak jalan jadi kalau hormon kita ni terganggu, yang kita kena betulkan semua sekali kan. Exercise tu kena buat, dan pemakanan yang merangsangkan hormon ialah pemakanan yang berasaskan lemak, pemakanan yang ada kolesterol. Tapi masalahnya selama ni kita dinasihatkan jangan makan kolesterol, ambil pula ubat anti kolesterol. Habis tu bila rendah hormon, ambil ubat. Padahal in the first place kita kena faham bahawa kolesterol bukan punca sakit jantung. Punca utama ialah keradangan, yang kita kena kontrol ialah keradangan, bukan soal kolesterol tinggi atau tak. Masya Allah. Ya. Saya cakap secara terang-terang ni. Saya tak ada nak suruh aku cakap terang. Kolesterol tu memang bukan punca sakit jantung. Jangan sibuk nak menurunkan kolesterol, nanti kau punya angry bird pun turun. Bahasa mudah gitu. Dr. Norman. Maaf, yang ini sangat penting walaupun nampak tak perlu faham, maafkan saya, walaupun tak perlu hafal, maksud saya Dr. Norman perlu jelaskan kenapa kita tak perlu takut sangat apabila kita sebut pasal perkataan hormon dan kolesterol ni. Cuba cerita sikit Dr. Norman. Kita tengok asas hormon hormon ni berkaitan, progesteron, DHA, testosteron, even kortisol, estrogen, semua ni ada kaitan antara satu sama lain, dan asasnya atas sudah nampak kat puncak piramid tu adalah kolesterol. Nampak tak? Inilah isu dia sebenarnya yang saya duk beritahu masyarakat. Sebenarnya isu dia bila kita pantang makanan berkolesterol, bila kita ambil pula ubat anti kolesterol, kolesterol jadi sangat rendah, 2.3, 3.3. Macam mana lah you punya hormon nak seimbang? Itu asas dia. Kena faham kolesterol tu adalah bahan asas penghasilan hormon. Macam bahan asas nak buat rumah ialah simen. Boleh tak buat rumah susun batu-batu tak simen? Roboh boleh rumah tu. Macam tu lah asas dia sebenarnya. Jadi kalau you nak menguatkan hormon lelaki, bukan ambil Viagra. Nak kuatkan hormon lelaki, ambil kolesterol. Bukan national ni mudah. So jangan takut makan kolesterol. Pada 2015 lagi dah USDA telah keluarkan dalam dietary guideline je mengatakan bahawa kolesterol is not a nutrition of concern. Itu perkataan dia sendiri, because based on the recent studies and available data, cholesterol in food doesn't cause your cholesterol. Baiklah, ini dah dibuat secara official oleh USDA sendiri. Tapi kita kat Malaysia ni masih ramai yang tak faham. Masih takut makan telur, masih takut makan kambing, masih takut makan daging. Kita bukan suruh makan seekor kambing. Maksud dia. Kita suruh makan yang biasa-biasa je lah. Macam yang kita makan biasa. Ini nak makan daging takut kolesterol. Ini ada masalah. Ingat, saya cakap suruh makan daging ialah natural punya daging, bukan daging proses. Correct. Proses memang ada masalah. Daging proses macam burger, macam hotdog, itu semua tak bagus. Sebab itu memang kajian menunjukkan dia adalah carcinogen type 1. Carcinogen class 1 sebenarnya. Itu je sebenarnya. Jadi memang kena avoid lah. Yang kita masukkan daging adalah natural. Daging-daging yang lembu tempatan yang bagus pun tempatan lah. Sebab lembu yang diternak secara tempatan masih diternak secara natural, masih dibagi makan rumput dan sebagainya. Itu memang fakta di Malaysia lah. Negara lain saya tak cakap kan. Ini konsep yang saya ajar dalam nak menyeimbangkan hormon kita, mengekalkan kelelakian, kita kena makan dengan keadaan ni. Yang mana?
Dalam pinggan kita tu, separuh pinggan kena ada sayur dengan buah. One of the reason kenapa buah tu penting ialah kedua-dua bahan ni adalah bersifat anti keradangan. Sampai dia Alright. tinggi dengan serat. Tu dua faktor ni penting untuk mengekalkan kesihatan. Dan dengan kaedah pemakanan banyak sayur dengan buah ni, dia akan membantu mengawal diabetes. So insulin you akan turun. Bila turun barulah pulih hormon. Kan? Prebiotik daripada serat-serat tu akan meningkatkan kita punya probiotik. So kita punya usus jadi bertambah sihat. Sebab tu penting makan sayur dengan buah. Sayur mungkin ramai orang faham tapi ramai orang tak suka makan. Tapi buah ni terlampau banyak mitos. Ramai kita dengar mitos-mitos karut kat luar tu, jangan makan buah ni, tak bagus untuk diabetik, jangan makan buah pisang, tak bagus untuk diabetik, jangan makan buah anggur, tak bagus untuk diabetik. Ini semua adalah pendapat yang sempit. Sebab apa? Kita bukan suruh kau makan satu tandan pisang. Kita makan 3 gugus anggur. Makan berpada-pada buah tu, tapi jangan cakap tak boleh makan. Itu satu yang salah. Sebab yang suruh makan buah-buahan ialah Allah. Kan? Dalam surah Ibrahim ayat 32, cuba rujuk balik. Ini hari-hari Jumaat, baca-baca Quran sikit. Tengok dalam surah ni macam mana Allah suruh awak jadikan buah-buahan tu sebagai rezeki untuk kamu. Tiba-tiba pergi hospital cakap, jangan makan buah ni diabetik. Apa? Sebab fokus dia orang hanya pada gula. Kita jangan hanya dalam diabetes, kita kena fokus memulihkan punca dia, iaitu insulin resistant. Cara memulihkan insulin resistant dia kita kawal kita punya karbo dan increase your fats. Kedua-duanya akan balance back you punya hormon. Itu asasnya. Betulkan pemakanan hormon kita akan jadi betul, masalah lelaki akan selesai. Itulah kesihatan tu pun penting. Lagi sebelah kita punya plate ni kita tengok ialah nasi dan sayur. Yang mana sayur tu nasi dan lauk. Salah cakap lah. Nasi dan lauk. Lauk ialah 4 kali ganda lebih banyak daripada nasi. Tu you kena kontrol nasi. Jangan avoid nasi. Saya tak mempromosi ketogenik diet yang tak makan nasi langsung sebab saya tak setuju. Sebab saya rasa nasi kita boleh manipulate dia bagi dia rendah GI dengan cara masak nasi tu dengan minyak. Bila kita masak nasi dengan minyak, jadi ialah GI nasi tu akan turun sebab berhasilan banyak bahan panggil resistant starch. So bila you masak nasi dengan minyak, dia akan produce a lot of resistant starch. Dia akan act as a serat, maka dia akan turunkan GI. So bila GI turun, insulin you tu turun, which is very good for diabetes. So makan nasi lemak is the solution for diabetes. Makan nasi biryani is the solution, bukan itu jadi masalah. Bila you letak lemak sebagai punca penyakit, itu yang jadi masalah nak membetulkan pemakanan. Itu saya tekankan, kita kena makan nasi dengan minyak. That's the way. Dan kita dapat minyak tu lagi. Minyak tadi saya cakap dia is very important untuk kita punya hormon tadi. Yang kedua, lauk tu makan lauk yang asli, yang natural, yang memang di budaya orang Melayu dah berpuluh ratus ribu tahun makan masak lemak cili api, makan dengan santan lah maksudnya kan. Makan kari ke, asam pedas ke, inggang ke, rendang. Ini is all. Yes, ya. Dr. Norman Chop. Dr. Norman, untuk pengetahuan, Dr. Norman ni mau orang Melaka ya. Jadi dia orang ni makan banyak Negeri Sembilan. Asal bukan Negeri Sembilan. Jadi memanglah makan rendang dah. Kita nak beritahu bukan masalah kenegerian itu. Kita nak beritahu dan betul masak lemak itu tidaklah jahat. Betul? Itu nak tahu. Malah sihat. Alright. Saya rasa teruskan Dr. Norman. Sebenarnya untuk yang mendengar, ini tips yang pertama yang Dr. Norman wawarkan. Kita dah kata apakah 5 tips kan? Dr. Norman akan bongkarkan. Dan kita kata 5 tips. Tips pertama yang saya nampak ialah pemakanan. Apa yang kita letak makan secara sihat. Tips yang pertama ialah makan lemak sihat. Itu tip yang pertama. Tips yang kedua, makan makanan berkolesterol tinggi. Tadi kita dah cerita dah. Jangan takut kolesterol cakap tadi kan. Apa boleh makan berkolesterol tinggi? Contohnya macam daging, macam kambing. Kalau you nak buat kata daging masak rendang, dia dah combine dah dua tadi, lemak sihat dan juga dapat kolesterol. So baguslah, apa masalah dia. One of the way untuk increase you punya testosterone. Jangan takut makan makanan berkolesterol, makan telur, tak ada hal, tak ada masalah unless you have some issues with telur. Itu cerita lain lah. That's another story. Kalau secara umum, we talk about yang general. Telur tak ada masalah kan. Tapi kalau saya suka makan telur ayam kampung, which is better lah dari segi nutrition dia. Itu saja kan. Itu yang nak kena faham. Itu tips yang kedua kan. Tips yang ketiga dari segi pemakanan ni, kena banyak makan sayur dengan buah.
Sebab saya nak buat meningkatkan patency, keterbukaan saluran darah kita. Sebab Angry Bird orang lelaki ni dia bergantung pada saluran darah. It's about blood circulation. It's not about your desire. Some people have desire but have no blood circulation, so it doesn't work. Harap faham lah maksud tu kan. So kalau ada desire, ada rasa nafsu tapi tak ada saluran darahnya tersumbat, tak jalan lah. Sebab sayur dengan buah penting. This is the way to reduce the inflammation. Sebab dalam buah dan sayur banyak vitamin, mineral, antioxidant, even anti-inflammatory punya substance which can help dalam dari segi saluran darah tadi. Okay, tips seterusnya kita tengok next punya. Okay, alhamdulillah. So inilah pemakanan. Kita tengok slide seterusnya. Okay, ini dah cerita tentang makanan dia. Ini asas dia dah. Okay, ini dia tips yang seterusnya, bersenam. Dalam konteks lelaki, untuk meningkatkan hormon, senaman terbaik sebenarnya adalah dipanggil weightlifting ataupun senaman yang mengangkat beban. Sebab beban bila kita angkat dengan otot, dia akan menguatkan otot, dan otot yang kuat ni akan meningkatkan paras hormon testosteron. One of the best exercise untuk meningkatkan testosteron dipanggil dead weight lift. Kita angkat satu beban yang berat dan kita tegak sekejap dan lepas balik. Angkat beban yang itu selalu saya buat sebenarnya. And of course, so weight lifting is a very good. Kalau kita tak ada alat-alat besi kat rumah, tak ada masalah buat pumping. Kan dia angkat badan sendiri. Buat pumping dan sebagainya. More weight you increase, you naikkan lagi tinggi kita punya testosteron. Dr. Norman yang saya tahu, Dr. Norman memang tarik tayar, ya, tarik tayar yang berat, dia tarik tolak. Tarik tayar itu salah satu cara dia panggil sebagai weight juga tu, meningkatkan. Ya Allah, itulah dia. Dengan terik-terik matahari panas dengan belengging, dia tak kata belengging untuk angkat lah ya. Dia akan tarik tayar dia tolak tayar dia. Tarik tayar, angkat tayar, terbelikan tayar, baling tayar macam-macam dah buat tayar tu. Daripada kita nak buat, kita nak pukul tayar tu dengan hammer pula. Gitu, itu semua antara senaman-senaman yang meningkatkan testosteron. Sebab by nature sebenarnya, lelaki semakin berumur, terutama lepas 50 tahun, hormon dia akan menurun secara natural. Tapi kita tak nak dia mendadak turun tu. Turun sikit-sikit tu biasalah sebab tak ada manusia yang hidup selama-lamanya. Itu normal kan. Tapi yang jadi masalah, masyarakat zaman sekarang, hormonnya turun lebih awal. Salah satu punca sebab pemakanan. Yang kedua sebab penyakit kronik tadi. Yang ketiga malas exercise. Itu semua jadi masalah tu. So that is the tips yang kita cakap. Betulkan pemakanan, 3 makanan utama yang saya sebut tadi, tentang lemaknya, tentang kolesterolnya dan tentang sayur dan buah-buahan. Yang keempat ialah exercise, itu weight exercise. Ini bagus untuk lelaki. Jadikan benda sebagai amalan harian. Dia sikit-sikit buat, jangan kira kalori bersenam ni. Ini satu lagi mitos tak ada betul ni. Exercise bukan about calorie counting. Exercise is about movement and balance and also your joint movement. Ini semua akan menseimbangkan hormon. Faham Okay. Next. Apa slide seterusnya? Yes. Saya rasa sangat jelas. Senaman ni saya mungkin boleh rumuskan sedikit sebelum kita pergi slide yang seterusnya. Sebenarnya saya dapat gambarkan gunakan apa yang ada di tangan. Betul tak Dr. Norman? Tak perlu kita nak berstres. Apa yang ada. Ya, sebab kita stres kalau nak dengar exercise ni, nak kena ambil seluar, bukan tak ada seluar. Apa yang ada buat saja kan, macam berat badan kita ni boleh nak angkat. Sungguh, ya. Ini yang kelima memang ni, gambar ni. Mengawal stres. Ini juga aktiviti saya juga mengawal stres, tapi ni ikut minat masing-masing lah. Saya punya minat betul besar. So saya bawa lah motor, bila bawa motor saya relax, relief stress. Kan itu saya tapi jangan ikut terpulang masing-masing. Ada orang takut naik motor besar, tak payahlah. Dia naik motor you stress, tak payah. Tak sesuai untuk you lah. Aku suka mancing lah, tak ada masalah. Ada orang suka buat suka main main layang, aku tak tahu lah suka apa. Suka hati, ada suka hiking apa, suka hati apa saja yang ada orang suka main music. Dan that's your way. Itu saya tak boleh nak cakap. Itu sendiri kena ingat kan. Apa-apa hobi. Ada orang hobi suka apa, kumpul stamp ke tak tahulah kan. Apa-apa hobi lah kan. Macam saya punya hobi antara dia lah berkebun. Itu salah satu cara saya. Saya nak berkebun, saya suka menyangkul, saya suka tanam pokok dan sebagainya kan. Yang paling saya suka makan hasil kebun tu. Itu lagi best. Okay.
Dan banyak-banyak cara kalau kita kawal stres tu. Cara kita sebenarnya nak bagi ceramah stres ni panjang, tapi cakap ni lah secara umum dia, stress management, yang mana kita buat sesuatu yang mengawal. Sebab stres ialah satu benda yang tak boleh dielakkan 100%. Tu kena faham Stres is something yang kita kena kawal saja. Sebab orang yang tak stres ya orang mati saja. Selagi kita ni hidup, kita akan stres. Mana ada manusia tak stres kan? So yang kita kena buat ialah kawal. Even Nabi Muhammad pun stres. Sebab tu dalam surah Duha dia cerita tentang fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Siapa tak stres? Nabi Muhammad stres. Sampai Allah yang pujuk dia. Allah cakap apa? Sesungguhnya selepas kesusahan ada kesenangan. 2 kali ulang dalam surah Duha tu kan. Tu kena faham. Dia semua manusia secara fitrahnya akan mengalami stres. Tapi yang kita kena buat ialah how we manage the stress. Itu yang penting kan. Kalau you tak manage stres dengan betul, dia akan mengganggu keseimbangan hormon, terutama hormon lelaki tadi, menyebabkan masalah lelaki. Yes. Dia mengganggu 2 faktor sebenarnya. Orang yang terlalu stres, dia akan mengganggu nafsu syahwat dia. Sebab dia tak ada mood. Sebab kortisol tinggi akan menurunkan paras testosteron. Yang kedua, stres menyebabkan masalah keradangan tinggi dan ganggu menyebabkan aterosklerosis dan juga mengganggu saraf yang menyebabkan masalah impotensi ataupun bahasa Melayu tu mati pucuk. Angry bird tak? Bahasa saya tu. Jadi itu semua kena faham ada kaitan dengan stres cuma manage your stress well. Okay. Dah habis 5 tips lah. Apa cerita Itulah dia Dr. Norman. Sebenarnya mungkin kita tengok slide yang seterusnya. Ada soalan-soalan ni. Saya nak raikan soalan-soalan pada mereka yang sebenarnya Dr. Norman tak solat Jumaat kan? Hari masih di Melaka masih tak ada. Tak boleh masuk lagi. Saya betul. Betul. Ini satu benda yang perlu difikirkan di kalangan lelaki kan. Sebab ini adalah masalah utama. Dan rokok ni dia bahaya pada kesihatan sebab dia mengandungi bahan-bahan yang menyebabkan keradangan. Dia juga mengandungi bahan-bahan yang tinggi radikal bebas. So 2 benda ni sebenarnya mengganggu kesihatan. Tapi problem dengan rokok, dia adalah satu bentuk ketagihan. So you need some effort untuk berhenti. Dia tak boleh macam aku niat nak berhenti, besok berhenti. Tak ada, dia macam bukan macam nak niat nak makan nak makan buah temikai ke apa macam tu. Boleh lah kan. Bukan semudah tu. Jadi you have to work on it. Macam mana. Dan salah satu saya tengok strategi yang bagus untuk berhenti merokok ialah dengan mengamalkan pemakanan sihat. Bila kita start makan secara sihat, sebenarnya keinginan nak merokok semakin kurang. Sebab benda yang negatif tak boleh campur dengan benda yang positif. Benda yang menjaga kesihatan seperti ambil makanan yang sihat, ambil banyak sayur, buah, makan secara sihat, semua sebenarnya akan menyebabkan kita rasa tak nak buat aktiviti yang negatif kepada kesihatan. Contohnya merokok tadi lah. Dan merokok ni sebenarnya antara punca rosaknya saraf dan juga rosaknya saluran darah kepada angry bird. Sebab tu masalah impotensi ni is a big issue. Bila-bila smoking, obesity, diabetes, kata orang inilah kombinasi deadly yang menyebabkan kesihatan lelaki terganggu. Ni sebab ini aktiviti orang lelaki ni, saya rokok ni. Kalau ikut dulu saya terlibat secara langsung dalam Melaka bebasan rokok. Saya tahu statistiknya. Orang lelaki is more than 50% is a smoker. Setiap 2 orang lelaki, seorang adalah smokers. So then lelaki paling banyak tak sihat. Mungkin sebab ni yang Dr. Lina cakap tadi. Dari segi kadar umur orang lelaki lebih kurang daripada orang perempuan. Salah satunya orang lelaki yang terlibat dengan aktiviti tak sihat macam ni. Ini yang dan ikut kajian terkini sebenarnya rokok juga mengganggu masalah ini salah tulis ni sebenarnya menurunkan paras testosteron. Ya, turunkan. Betul? Tulis menurunkan paras testosteron. Okey. Nampak tu. Cuma ni sorry, betul lah kelebihan berhenti merokok. This is negatif. Dia terbalik dia tu kan. Bila you berhenti merokok, you dapat kurangkan risiko kanser, you kurangkan risiko diabetes, you kurangkan risiko masalah impotensi, mati pucuk, angry bird tak angry, mengurangkan risiko gangren kaki, kudung, kena potong kaki. Saya sebenarnya hampir hari-hari potong jari orang. Ya Allah. Dan 2-3 hari ni saya duk potong kaki jari orang yang ada isap rokok ni dia kena saya bawa kat klinik dia kan, bagi lokal saja. Biasa dulu dekat hospital saya buat ni under lokal saja kan, kita panggil under local block, senang dia sekejap. Dan
Lagi satu, bila you stop smoking, you akan meningkatkan paras testosteron. Nampak tu? Bonus tips yang keempat, berhenti sokong. Okey. Dr. Norman, saya ada bacakan sedikit ya komen daripada since you talk about berhenti merokok. Ada Puan Rin berkata, Alhamdulillah suami dah berjaya berhenti 3 tahun lepas. Saya setuju doktor, selepas kami amalkan eat clean, suami saya tak dapat merokok lagi. Rasa pahit katanya. Tu dia. Yes, itu based on experience. Tahniah Puan. Sebab dulu saya dah banyak buat rawatan merokok dengan ubat-ubat pharmaceutical. Saya tengok tak jalan. Macam-macam lah ubat cerita, even Nicorette lah, apalah itulah ini kan, macam-macam Champix lah apa, kita dah try tapi sangat susah. Tapi bila kita ubah pemikiran orang, lifestyle, mindset, change the mindset to a healthy lifestyle. That's smoking doesn't do it. Dia macam cakap mudah lah, kalau orang nak bertaubat, dah mula pergi surau, dah mula nak rajin solat dan sebagainya, dia dah tak nak pergi dangdut lah. Dia tak pergi dah disco ke apa kan, merepek-repek dah. That is how it is lah. Takkan orang yang pergi masjid nak pergi dangdut, tak kena lah. That's why I cakap, the same thing like smoking. Ni analogi lah. Analogi, jadi nak bagi mudah faham kan. Dr. Norman cakap memang gitu ya. Dia memang cakap terus terang. Bukan cakap bukan cakap tak berlapik, jangan salah faham. Beliau memang dikenali sebagai doktor yang cakap terus terang, senang nak faham. Faham direct je kan. Kita semua dah besar orang boleh faham. Yes, direct katanya. Okey. Dr. Norman, ada satu lagi sebelum pergi tips hilangkan perut buncit di kalangan lelaki. Saya faham ini ialah tips-tips untuk lelaki amalkan supaya memanfaatkan, optimalkan lebih testosteron level badan anda. Ada tips yang Dr. Norman ingin kongsikan. Kita tengok pada soalan dahulu Dr. Norman, ada satu je soalan yang yang saya rasa sangat kita ada banyak lagi, kita ambil satu dulu ya. Adakah makan lemak tepu boleh meningkatkan hormon lelaki? Daripada Tuan Abdul Azim. Mungkin kita dah pop up di situ. Sebab kena asal faham asas hormon lelaki daripada kolesterol. Kolesterol tu dah hasil daripada lemak. So that is how increasekan hormon lelaki. Sebab tu amalkan pengambilan santan, amalkan pengambilan minyak kelapa sawit, amalkan pengambilan lemak daripada haiwan sendiri. Macam kita buat sup tulang dan sebagainya. Kalau dekat sebelah barat dia panggil bone broth. Tapi kat Malaysia dia tulang lah. Which is sebenarnya sebenarnya makan tulang dia berjuzah kan. Makan sup gebok lagi bagus. Sup ekor pun bagus, tak ada masalah. Ada contoh-contoh makanan yang boleh meningkatkan hormon lelaki. Yes. Ramai yang takut makan ataupun minum sup tulang ni Dr. Norman. Itu masalah dia. Sebab tu semua ada masalah. Aduhai. Kan, ni saya nak membetulkan satu benda yang satu perjuangan kata orang. It's an effort to educate people sebenarnya. Benda yang kita selama ni salah faham. Sebab manusia dah makan daging sejak zaman Nabi Adam. Kalau kita tengok, kita ambil contoh lah bagi kita orang Islam, contoh terbaik adalah Nabi. Dalam Quran menceritakan kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Musa, Nabi Muhammad sendiri. Macam manusia yang makan daging. Betul? Kan? Yang kita tiba-tiba takut nak ikut makan daging ni pasal apa? Kan selalu cakap Nabi dah contoh ikutan terbaik. Bila Nabi bagi contoh makan daging, kita cakap makan daging tak elok. Jadi adakah Nabi tu tak elok? Adakah Nabi tu tak ada ilmu? Kan Nabi tu terima wahyu. Kalau makan daging tu tak elok, Allah dah turun wahyu lah kat Nabi jangan makan. Tapi kita tengok dalam Quran, satu daging yang Allah tak bagi makan. Daging babi. Itu tak makan. Yang kambing ni apa makan lah. Allah dah cakap surah Al-An'am ayat 142 kan. Kami jadikan kamu binatang ternak Al-An'am itu untuk kamu tunggang dan kamu sembelih, dan kami jadikan dia sebagai rezeki bagi kamu. Allah suruh makan. Kan? Kau ada isu-isu kecil itu kan kita bukan belajar lah macam mana ada isu tentang daging tu, ada, kita tak nafikan, tapi jangan kita tolak macam tu, tak betul. Menolak nak jadi vegetarian itu bukan orang Islam. Kita Muslims, we believe dalam Quran. Dalam Quran sebut kamu boleh makan daging, so jangan haramkan benda yang halal.
Ada isu-isu yang Ah, kita settle kat dari segi isu tu sahaja. Kita faham ada itu saya selalu ulang dalam saya punya cerita. Nak cerita kan tak sempat. Ada betul. masa cerita kan. Dr. Norman, saya rasa hiduplah dalam kesederhanaan, be in Ya, betul, moderation, betul. itu pun disebut Itu dalam Quran yang Al-Quran, betul? sebut. Kan? Dia Hidup sebut, cara ya. pemakanan sederhana ni Quran yang sebut. Sebab Quran sebut Mm-mm. wakulu washrabu wala tusrifu. Makanlah, Ya. minumlah, tapi janganlah berlebih. Sebab berlebihan Hmm. dalam makanan tu berbahaya. Kan? Of course dia kata kamu makan daging kambing bagus tapi jangan makan 1 ekor. Itu maksud dia kan. Logik lah boleh Betul. nampak. Dia fikir kan. Okey. Okey ni. Alhamdulillah, ada satu lagi saja Dr. Norman soalan supaya sebelum pergi ke slide itu, soalan daripada kita tengok yang terakhir itu. Macam mana ya, saya tengok lagi. Assalamualaikum Dok, mungkin Dr. Norman mengikut pada Jai Osama. Kita raikan soalan daripada Tuan Jai Osama. Assalamualaikum Dok, dengan makan ubat Enduro 200 boleh ke tingkatkan hormon lelaki? Thank you. Komen Dr. Norman. Okey, sebenarnya Andro 200 ni adalah ekstrak daripada tongkat ali, Eurykoma. Sebenarnya dia ada berdasarkan kajian. Sebenarnya saya ada banyak dulu kajian-kajian yang dibuat di Malaysia sebenarnya, di Universiti Tempatan, di UKM, ada UPM, ada malah salah seorang kawan saya, Dr. Tajul. Dr. Tajul ni dia ada PhD dalam farmakologi, yang mana tesis dia dalam masa dia buat PhD tu ialah berkenaan dengan tongkat ali dan bagaimana kesan tongkat ali tu meningkatkan testosteron. Jadi kawan saya dia pun salah seorang doktor yang ada dalam ADO group saya, salah seorang penasihat lah. Dia memang expert dalam bahagian tongkat ali ni. So memang berdasarkan kajian tongkat ali ni meningkatkan testosteron. Tapi kena ingat kalau you pandai makan Endo 200 3 tong pun tapi duk makan gula tak jalan. Dia kena makan secara sehat. Whatever tambahan suplemen ialah sebenarnya solat sunat. Pemakanan kita adalah solat wajib. Solat sunat memang penting kan, selepas selesai buat solat wajib. Kalau you buat samaan tahajud pun bagus-bagus 10 rakaat pula solat tahajud tapi tak bangun sembahyang subuh, tak ada makna apa-apa. Macam tu juga kalau anak idol ke apa, suplemen makan gula, bedal, exercise tak buat, stres tak kontrol, makan makanan proses ikut suka, memanglah tak jalan. Of course dia menyatakan fitnah kepada suplemen. Dengarlah ada setengah doktor cakap, suplemen tak jalan, kajian ni tak jalan. Memanglah you tengoklah you punya sampel. Orang yang tak betulkan pemakanan ambil suplemen, what do you expect? Memanglah tak jalan kan. Itu maksud dia. Jadi kita kena faham cara membaca kajian. Kadang-kadang kajian yang proper dengan sampling, dia akan tunjuk kesan memang very good. Memang dia ada kesan meningkatkan hormon testosteron. Malahan pengambilan suplemen tongkat ali dia sangat bagus untuk wanita. Sebab dia akan meningkatkan hormon testosteron di kalangan wanita. Ingat, wanita juga masih memerlukan testosteron terutama dalam mencegah masalah osteoporosis. Reput tulang. Dari one of the best supplement untuk membantu wanita mengekalkan dia punya kekuatan tulang ialah dengan mengambil tongkat ali. Dia tak akan jadi lelaki lah macam mana pun, jangan risau. Kita selalu tengok lelaki dia perempuan ni memang ramai kita tengok kan. Tapi orang perempuan tak akan jadi lelaki sebab ambil hormon Testosteron. Tak berat. Saya setuju Dr. Norman, especially berusia. Apabila wanita itu kita panggil mencecah usia 40 tahun itu kan, juga diperlukan hormon testosteron itu. Ya. Okay. Ni soalan ni macam mana saya dapat idea tarik tayar. Sebenarnya banyak tengok cerita, saya tengok video latihan komando, latihan orang yang buat very strong exercise, dia banyak gunakan tayar, sebab tu saya banyak ikut. Okay. Kita pergi pada tips tips nak hilangkan perut buncit. Sebab apa? Jom silakan. Kenapa kita nak hilangkan perut buncit? Sebenarnya perut buncit adalah penanda you punya testosteron rendah. Sebab orang yang testosteron dia normal ataupun sihat, cukup, perut dia tidak akan jadi buncit. Sebab it's against action of the testosterone. Testosterone adalah satu hormon yang akan membakar lemak dan akan menghilangkan perut buncit. So kalau tengok tips ni lah, tips yang berkaitan dengan meningkatkan paras testosteron. Itu optimumkan paras testosteron dengan cara pemakanan ekskut tadi, kawalan stres, kawalan ni, main ambil lemak, ada semua cerita lah. Kau yang kedua, tips untuk hilangkan perut buncit adalah berhenti makan gula dan makanan proses. Jangan duk makan roti putih lah, makan roti dengan jam lah, itu semua masalah lah. Dan yang kedua, of course you kena ambil lemak sihat. Sebab lemak sihat akan menurunkan paras insulin. Sebab insulin yang menyebabkan pengumpulan lemak pada abdomen ataupun perut buncit tadi.
So when you reduce insulin, which is very good. Dan salah satu cara lagi menurunkan paras insulin secara natural adalah dengan berpuasa, buat IF. IF is one of the powerful thing untuk reduce masalah perut buncit. Saya tak letak dalam ni, lupa tinggal tak. Okay. Yang keempat lah, ambil makanan berkolesterol tinggi. Ambil telur, tak ada masalah. Ada orang cakap dia ke? Saya pernah jumpa orang bodybuilder. Even saya pernah bercakap dengan Sazali Samad, one of the Malaysian champion dalam bodybuilder. Dia makan telur 30 biji satu hari kan. Tengok perut dia kan, masalah dia kan, tu masalah dia. Okay, of course exercise is very important. Sebenarnya orang-orang yang exercise dengan cukup, perut dia akan jadi kecil, kempis, perut buncit terakhir hilang. Kau last sekali stress lah. Stress management is very important sebab stress akan meningkatkan paras kortisol. Kortisol akan menyebabkan masalah insulin resistant, dan insulin resistant dia menyebabkan perut jadi buncit. Itu konsep dia. So kita kena balik pada punca dia. Kita merawat pada punca, barulah hilang pingat tu kan. Kalau tak perut buncit dia dapat pingat, nama dia PJK, perut jalan ke depan. Okay. Ada apa lagi slide? Okay. Ni tips dalam mengoptimalkan testosteron, sama yang cerita dengan cerita perut buncit tadi, lebih kurang, nampak tak? Elakkan makanan proses bergula tinggi, makan makanan berlemak, makan makanan berkolesterol, bersenam, angkat beban secara khususnya kan. Buat yang dead weight lift is the best. One of the best exercise untuk naikkan dia punya testosteron. Kawal stres, of course last sekali tu very important. Orang lelaki, kalau lagi jarang buat lagi masalah. It's very important. So sebenarnya itu nak nilai sebenarnya. Kalau orang lelaki semakin kurang syahwat dia, semakin tak ada mood, tak ada nafsu untuk buat ni, menunjukkan testosteron dia sangat rendah. So kalau orang tu dia punya very regular, very good, that means you are very healthy. Okay. Itu cara satu tips dan kita boleh nilai lah. Bagi isteri-isteri tu boleh tahu suami ni kalau jarang-jarang sangat kan, faham dah ada masalah kan. Kalau asyik nak, dia kata halimau aduh. Dia bukan harimau. Ni susah ni. Ini memang testosteron ni bagus tu. Hari-hari mau, you mean daddy mau. Masya Allah. Dia bukan cakap harimau, dia harimau. Okay, itu mudah nak bagi faham. Okay, next. Ada apa lagi ke? Slide ada tak? Ada beberapa yang mungkin yang terakhir, ada beberapa yang terakhir je Tuan Norman. Itu yang beberapa yang terakhir sebenarnya, slide yang terakhir sebenarnya. Okey Dr. Norman. Sebenarnya begini, saya mahu kita panggil summary-kan lah apakah tips 5, sebab in view of Dr. Norman pun ada beliau di klinik beliau melihat pesakit ya. So kita hargai masa yang Dr. Norman berikan ataupun luangkan untuk kita dan sama-sama berkongsi manfaat. Semoga dia sampai lebih pada ramai manusia untuk kita sama-sama memperbaiki diri kita dengan sebenarnya untuk peringatan untuk diri kami juga ya. Bukan semata-mata kita datang hari ini untuk memberi ceramah, tidak ya. Ialah purely as a sesi, it's a sharing session, right? Purely sekali lagi untuk sesi perkongsian. Okay, so ada lagi sikit lah mungkin nak kawal stres ni, banyak mengaji Al-Quran antara betul lah, kita faham, insyaAllah hilang stres. Itu masing-masing bercara lah insyaAllah. Betul, banyak cara. Itu benda yang kena buat lah, itu tak cerita pasal stres kita buat itu insyaAllah. Kerana Allah Ta'ala tu dan Allah memang suruh kita ngaji Quran hari. Of course, kita sebenarnya mengamalkan kaedah hidup cara Islam ni, itulah kaedah terbaik. Nabi tu stres lah, tapi dia diamalkan cara hidup Islam. Salah satu cara sebenarnya yang terbaik mengawal stres ialah banyakkan bersedekah. Dia memang susah kan. Ada belaka ni banyak bantuan sebenarnya, bagi bantuan orang yang ada keputusan makanan. Memang berlaku, is a reality kan. Kerana kita ni kita tak nampak orang lain ada masalah. Sebab tu bagilah bantuan pada orang yang banyak bagi bantuan. Kalau kita tak ada masa nak pergi, at least kita bagi pada orang yang buat kerja-kerja ni. Ramai orang buat kan. Jadi kita bagi. Itu salah satu cara mengawal stres dengan baik. Dan akan mendatangkan rasa bersyukur sebenarnya. Kita ni kadang kurang bersyukur. Banyak sangat memikirkan apa yang aku kurang. Lupa apa yang kita ada kelebihan. Itu tambah. Betul, terima kasih Dr. Norman. Saya setuju sebab kita selalu mencari-cari apa yang kita tak ada. Kita selalu mencari missing element kan. Apa yang kita ada kita jarang hargai, begitulah. Sebenarnya saya mahu bawa take home message 5 tips utama ataupun 5 tips untuk lelaki kekal sihat di kala new normal ini, di kala ramai lagi menyatakan takut
macam-macam kita takut dari segi ramai Dr. Norman takut pasal COVID. Ya, kita tidak menyatakan kita masih perlu memberi penekanan apa yang KKM sarankan seperti yang kita tahu pakai mask dan sebagainya, tetapi benda perkara yang kita boleh buat semudah-mudah apa yang Dr. Norman kongsikan tadi, semudah-mudah itu iaitu pertama ialah pemakanan. You know what you eat, right? You know what's pemakanan. Pilihlah pemakanan yang baik, yang sihat dan bersenam jua. Sebenarnya tak perlu nak susah mencari apa yang di luar dan mencari-cari, guna apa yang ada di tangan saja. Itu yang saya dapat daripada Dr. Norman. Dan tiga ialah pengawalan stres yang baik. Kita tahu di kala ini waktu susah-susah begini Dr. Norman, ramai yang terkesan dengan pandemik ini, betul? Dan kita mahu membantu lebih ramai. We want to reach out more lelaki dan wanita juga. Saya percaya wanita yang menonton pada pagi ini ada lelaki di sebelah anda. Maksudnya sama ada anak-anak anda, suami anda tersayang, ayah-ayah masing-masing. Share this maklumat, kongsikan segala maklumat yang kita sudah kongsikan sebentar tadi. Dan keempat ialah merokok, iaitu sesungguhnya dengan berhenti merokok itu juga mengawal hormon lelaki dan ia ada banyak toksin yang masuk dalam badan sebenarnya dengan merokok, kan? Dan kelima ialah tinggi hormon testosteron, ya. Dengan meninggikan hormon testosteron dengan tips-tips yang Dr. Norman sudah kongsikan tadi, sebenarnya Dr. Norman, first kita kena tanya lelaki-lelaki yang menonton, do they know their testosterone level? Kena check kan? Itu dia. Dia ada indirect indicator untuk tengok testosterone okey tak. Yang pertama saya cakap tadi perut tu lah, kalau perut tu memang ke depan memang ada masalah lah tu. Yang kedua dia tengok cara berjalan. Cara berjalan menentukan hormon. Kalau orang tu jalan membongkok dan dia stretching ke depan, itu menunjukkan hormon testosteron dia rendah. Sebab hormon testosteron tinggi akan menyebabkan dia mendada. Sebab apa? Sebab kita punya tone muscle kat belakang ni akan jadi ketat, akan jadi tight. Dia akan menyebabkan dia mendadak. By nature lah, tak payah nak dibuat-buat. Tapi kalau ada juga, saya tengok doktor di universiti cakap, kalau you sengaja mendadakan diri, lama-lama testosteron ni boleh naik juga. So dua nampak ada boleh tahu dah sebenarnya ada masalah. Tapi nak confirmatory, yang confirm dia cek darah. Murah je, tak ada masalah. Pergi kat mana klinik Dr. Lindan, klinik boleh, klinik saya ada, kita boleh cek paras hormon testosteron. Yes. Dan dapat rawatan kalau rendah sangat lah. At least amalkan makanan yang sihat, insyaAllah. Sungguh, yes. So betul. So first and foremost, di sebalik tanda-tanda fizikal yang anda mungkin ada tadi. Next, yang ketiga, do you know your testosterone level? Check your testosterone level, ya. Itu yang take home summary yang kita boleh bawakan. Sebenarnya as Dr. Norman kata, mudah je, senang je. Macam buat blood test biasa je, ya. Tak perlu risau. Orang kata nak test testosterone hormon, susahnya nak test. Tidak, semudah yang macam medical check up biasa saja. Yang mana yang berdekatan dengan Dr. Norman, silakan berjumpa Dr. Norman, of course. Dan saya rasa Masya Allah, terima kasih sekali lagi Dr. Norman. Ramai yang memberi kata-kata penghargaan kepada Dr. Norman. Terima kasih kepada Dr. atas segala perkongsian ilmu pada hari yang Jumaat yang barakah ini. Terima kasih sekali lagi. Dan terima kasih kepada tamu jemputan. Kita cerita pasal take home message dan mungkin ada yang mahukan ibu Dr. Norman sangat berbesar hati. Sila just tuliskan di ruangan komen dan sekali lagi yes, nanti kita boleh bantu kan admin saya dan ataupun admin Dr. Norman. Kita cukup 1 jam Dr. Norman, saya rasa cukup sekadar ini. Dr. Norman ada tambahan apa-apa ke? Adakah kata-kata terakhir? Jumpa lagi insyaAllah dalam video saya di YouTube dan juga di live yang akan datang insyaAllah. Dan dari masa ke masa betul, Dr. Norman sebenarnya ada yang kata buatlah lagi sesi. InsyaAllah bila ada ada masa, ada kesempatan kita akan bersama-sama sekali lagi. Dengan ini terima kasih Dr. Norman sekali lagi atas masa yang ada. Sedikit kata-kata hikmat daripada kami, bila sakit baru kita hargai sihat. Bila sibuk baru kita hargai lapang. Apabila tua baru kita hargai apa itu usia dan muda. Dan apabila tiba kematian baru kita akan menghargai sebuah kehidupan. Dengan ini kami sekali lagi memohon maaf jika ada kesilapan, salah dan silap. Kalau ada yang baik itu, kelemahan itu datang daripada kami sendiri dan baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan ini kami sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.